Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini sekali lagi kita bertemu dan menyambung siri bacaan kita dalam kitab Syu'abil Iman, Mukhtasar Syu'abil Iman, iaitulah membincang tentang cabang-cabang keimanan. Iman ni sesuatu yang ada dalam diri kita dan kita mesti menyuburkannya. Dan nak jaga iman mesti dengan cabang-cabang dia. Kalau seorang tu hanya sekadar kata dia beriman lalu tidak menyuburkannya dengan cabang-cabangnya, maka dia akan jadi orang yang tidak memahami erti keimanan yang sebenarnya. Jadi dalam menyuburkan iman kita, kita baca kitab cabang-cabang keimanan. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab ini, kita akan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan diri kita pada kedudukan yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu juga kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak PQDM, Pertubuhan Quran Daily Malaysia, yang membawakan sesi ini kepada ahli-ahli PQDM dan juga sahabat-sahabat di page-page yang berkaitan. Maka tanpa melengahkan masa, kita akan sambung dari cabang iman yang ke-15. Cabang iman yang ke-15 ialah beriman bahawa wajib memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan baginda dan meninggikannya. Okey. Jadi termasuk dalam iman ialah mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dari iman memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa erti mengagungkan Nabi dan apa erti meninggikan Nabi? Sama-sama kita baca. Yang pertama dalam perkara ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang ke-9. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan kamu kuatkan agamanya serta memuliakannya. Kamu kuatkan agamanya dan serta kamu memuliakan dia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi dalam surah Al-A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu, maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakan dia dan menolongnya. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa azzaruhu, dan memuliakan dia, wa nasaruhu, dan menolongnya. Ta'ziz di sini adalah memuliakan tanpa sebarang khilaf. Kerana semua orang sepakat bahawa perintah dalam agama kita kena muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini difahami oleh setiap orang Islam
bahawa kita wajib memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi bagaimana bentuk pengagungan dan bagaimana bentuk pemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara bentuk kemuliaan ataupun pengagungan terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu menjadikan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kamu seperti seruan sesama kamu. Seru di sini yakni panggil. Jangan jadikan kamu panggil Nabi ni seperti kamu panggil orang-orang yang di kalangan kamu. Kita panggil nama, fulan, fulan. Allah Ta'ala kata jangan. Maksud dia di sini, jangan memanggilnya wahai Muhammad. Jangan panggil dia wahai Abul Qasim. Bahkan sebaliknya panggil wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Itu adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab yang pertama ialah mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada panggilannya. Kita kena sebut Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita seru dengan panggilan Rasulullah. Jangan tiba-tiba sekejap-kejap ya Muhammad. Kita pun kalau sebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena letaklah gelaran depan tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tiba-tiba Muhammad saja, nampak macam kurang pengagungan terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bentuk pengagungan yang pertama, iaitu pengagungan pada panggilan. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Termasuk bentuk pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak mendahului Allah dan Rasul. Jangan tiba-tiba kita buat sesuatu Nabi tak suruh, Nabi tak ajar, Nabi tak perintah, kita pula pandai-pandai pergi buat lebih daripada hak Nabi suruh, buat lebih daripada Nabi ajar, tak endahkan apa saja perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia buat ikut suka dia aja. Itu termasuk cara orang yang kurang beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang mengagungkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya kita sebagai umat jangan mendahului Nabi. Maknanya kalau ada sesuatu amalan, kita tanya dulu Nabi ni buat macam mana benda ni. Nabi kita buat macam mana benda ni. Kalau Nabi ada contoh Nabi, kita buat seperti mana Nabi, barulah nama dia. Kita tidak mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tiba-tiba kita tak tahu tanya, Nabi pun tak tanya, apa pun tak tanya, kita bantai saja buat. Lepas tu bila dah buat, orang bagi tahu kat kita, Nabi buat lain daripada ni, macam mana? Alamak, kita dah buat, tak apalah, okey je walaupun maknanya kita mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu tak benar. Yang tu tidak benar. Jadi adab dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ialah tidak mendahului Allah dan Rasul. Lepas tu sahabat dalam bab ni clear. Okey. Yang seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi.
Wala tajharu lahu bil qawli, dan janganlah kamu keraskan suara semasa bercakap dengannya. Li ba'din an tahbata a'malukum, dibimbangi binasa amalan kamu, wa antum la tash'urun, sedang kamu tidak sedar akan perkara tersebut. Sedar tak sedar tengok amalan hancur, amalan binasa. Sebab apa? Sebab waktu cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia cakap kuat melebihi suara Nabi. Ada seorang sahabat, dia sampai takut nak pergi jumpa Nabi kerana dia cakap kuat dengan Nabi. Dia cakap kuat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia rasa aku ni binasalah amal aku sebab ayat ni. Okey, sebab ayat ni maka dia anggap amalan dia rosak. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar sahabat lain tanya dia kenapa tak datang jumpa Nabi. Okey. Kemudian sahabat ni kata apa? Aku takut amalan aku binasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada dia bahawa dia termasuk dari ahli syurga. Orang sahabat dia macam tu. Okey. Dan Allah Ta'ala kata, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu tinggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu mengeraskan suara kamu semasa bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, seperti kerasnya suara sebahagian kamu dengan yang lain, supaya amal-amal kamu tidak terhapus pahalanya sedang kamu tidak menyedarinya. Jadi orang cakap kuat dengan Nabi, cakap kuat aja, bukan langgar, cakap kuat aja dengan Nabi, dibimbangi amalan mereka binasa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan dirinya, orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lah orang yang telah dibersihkan Allah hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang yang memanggilmu dari luar bilikmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Panggil Nabi daripada luar rumah, Rasulullah, panggil kuat-kuat. Sesungguhnya mereka itu tidak mengerti, kata Allah. Kalaulah mereka bersabar sehingga kamu keluar menemui mereka. Kalau dia pergi rumah Nabi, ketuk-ketuk-ketuk, Nabi tak keluar. Kalau dia tunggu sampai Nabi keluar, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi dalam ayat ni jelas kepada kita bahawa antara adab kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak mengangkat suara pada panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sekarang ni ada trend macam mana ustaz? Contohnya, trend macam mana? Bila selawat sallallahu sallam alaihi, oh kuatnya. Siapa dia ajar macam tu. Kalau nak selawat elok-eloklah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu wasallam alaihi. Jangan dikeraskan suara tu sampai pekak jerit-jerit. Sedangkan dalam Quran Allah Ta'ala tak bagi kita angkat suara lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaklah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tu masih hidup, apa kata dia bila dia tengok orang selawat tu macam tu. Sedang selawat ni puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi selawat macam nak marah-marah. Sallallahu wasallam alaihi. Jadi pada kita bila bandingkan dengan ayat Allah Taala suruh jangan angkat suara kepada Nabi, maka tak kena sakanlah kalau dia tiba-tiba mengeraskan suaranya dalam menyebut selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut elok-eloklah, okey. Baik, dengan sanad yang bersambung kepadanya, Al-Baihaqi memberitahu kami, katanya, ini adalah suatu kedudukan melebihi tahap cinta. Apabila tidak semua orang yang mencintai seseorang memuliakannya,
Maka seperti cinta ayah kepada anak dan cinta tuan kepada hamba tanpa wujud sebarang tindakan memuliakan berbanding situasi sebaliknya. Okey. Tidak semua orang mencintai seseorang itu memuliakannya. Ada orang sayang tapi tidak memuliakan dia. Nabi ni sallallahu alaihi wasallam tahap memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu lebih tinggi daripada yang lain. Okey. Lebih tinggi daripada yang lain. Jadi mudah-mudahan kita ni jaga diri kita pertama dalam soal cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua kita kena jaga amalan-amalan kita agar tidak menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Cabang iman yang ke-16. Nak mantapkan lagi iman. Kita dah ikut Nabi dah, kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah tempatkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam kita nak menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tak cabang dia? Ada. Cabang iman yang ke-16, kita ada 77. Pegangan teguh seseorang dengan agamanya sehingga dicampak ke dalam api lebih dia sukai berbanding kufur. Cabang iman yang ke-16 ialah berpegang teguh pada agama ni. Ni iman, termasuk iman lah. Jangan kita kata orang tu beriman, apa orang kata dia ikut je belaka. Sampai-sampai tak mempertahankan agama dia sebab ikut dua orang je. Jangan. Iman ni menuntut kita mempertahankan agama kita. Dan selama orang tu mempertahankan agama dia, mempertahankan agama dia, maka tinggilah darjah iman dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disepakati sebagai sahih, iaitu muttafaqun alaih. Kata Anas bin Malik, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Thumma qala wa an yulqiya fin nar ahabbu ilaihi min an yarji'a ila al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Maksud dia, siapa yang mempunyai 3 perkara dalam dirinya, maka dia akan merasai kemanisan iman. Di hujung tu baginda kemudian bersabda, dia mencampakkan dirinya ke dalam api, lebih dia sukai berbanding kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripadanya. Maka cabang iman yang ke-16 ni jelas tak daripada alam hadis ni, orang ni mempertahankan agama dia. Termasuk dalam cabang iman adalah mempertahankan agamanya. Dan dia akan benci kepada kekufuran sebab dia bimbang kufur itu membatalkan agama dia. Kalau kita masih ingat surah Al-Kafirun, Allah Ta'ala sebut, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Dia batalkan, dia tinggalkan sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana nak jaga agama. Kita jaga diri kita, kita jaga agama kita daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Okey? Jadi orang yang jaga agama, dia takut kembali kepada kufur. Dia lebih rela dicampak dalam api, yang ni bukan api neraka lah. Daripada dia kembali kepada kekufuran. Dia sangat jaga agama dia, sangat tak suka kembali kepada kekufuran. Orang ni akan merasakan kemanisan iman. Orang ni akan merasakan kemanisan iman. Hadis Anas juga radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalaini fa'ata qaumahu faqala aslimu inna Muhammadan la yu'ti 'ata'a rajulin la yakhafu al-faqah. Faqala Anas wa in kana ar-rajulu yaji'u ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
ma yuridu illa ad-dunya fama yumsi hatta yakuna dinuhu ahabba ilaihi wa a'azza min ad-dunya bima fiha. Terjemahan: seorang lelaki pernah meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda memberikan kepadanya kambing yang banyak, seolah-olah memenuhi kawasan antara dua bukit. Dia pun datang kepada kaumnya dan berkata, masuklah Islam. Demi sesungguhnya Muhammad memberi sesuatu kepada seseorang tanpa risau jatuh miskin. Oh, dia kata pelik sungguh Muhammad ni. Kalau dia bagi harta, dia bagi dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tidak takut kepada kefakiran. Dia bagi. Yang takut pada fakir ni kita ya, aku bagi. Kenapa fakir tak cukup pula duit aku. Nabi ni dia bagi ata'a rajulin la yakhaful faqr. Sifat orang yang tak takut kepada fakir. Dia bagi. Walaupun dia tak ada, tapi dia tetap bagi selama dia tidak fakir. Dan dia tak takut kepada fakir. Baik. Jadi lelaki ni, dia datang jumpa kaum dia, dia kata, masuklah Islam, Muhammad ni macam ni. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menginginkan sesuatu selain dunia. Namun tidak lama kemudian agamanya lebih dia cintai berbanding dunia dan segala isinya. Jadi Anas bin Malik cerita tentang lelaki ni yang mana dia datang minta harta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kata dia pagi tu dia minta harta, petang tu dia sayang kepada agama. Ini keutamaan dakwahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Okey. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ni juga menunjukkan sifat sayang kepada agama. Okey, hadis ni lelaki ni dia sayang kepada agama. Dan dia tidak menginginkan sesuatu lebih daripada dunia. Bila dia dah tahu agama ni nikmat dia macam ni, maka dia pun meninggalkan dunia yang biasa dan bertambahlah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa bentuk kalau kita di hari ini sayang kepada agama? Apa bentuk kita pada hari ini kena sayang kepada agama? Orang yang beriman kepada Allah, dia sayang kepada agama dia. Dia akan menyebarkan agama dia, dia akan bagi tahu tentang agama dia, dia akan puji agama dia. Pasal dia sayang kepada agama. Jangan jadi orang ni cerita dalam Islam ni seolah-olah dia yang tak cukup masa nak beramal lah, apa susah Islam memayuhkan dia. Sifat lagu ni menunjukkan kurangnya kasih sayang dia terhadap agama dia sendiri. Padahal orang kafir, bagi contoh, orang kafir Allah Ta'ala kata yuhibbunahum kahubbillah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada di kalangan manusia ni yattakhidhu min dunillahi dia ambil selain dari Allah sebagai Tuhan. Yuhibbunahum kahubbillah, dia sayang sungguh kepada Tuhan dia seperti mana dia sayang kepada Allah. Ini sifat dia. Dia sayang kepada Tuhan-Tuhan dia tu seperti mana dia sayang kepada Allah. Malah lebih berat lagi. Lepas tu kita tengok, ada apa-apa perayaan orang kafir, dia akan agungkan Tuhan dia. Taipusam, dia arak patung dia daripada kuih sampai ke Batu Caves. Christmas, dia agungkan Santa Claus dan dia anggap Santa Claus menunaikan permintaan anak-anak ni dengan keizinan daripada Tuhan dia, Yesus. Jadi agama lain bila beraya dia besarkan Tuhan dia. Sebaliknya orang Islam sepatutnya lebih berhebat daripada tu. Tidak. Orang Islam bila raya duk cerita ketupat rendang, tak cerita pasal Tuhan. Takbir sehari pertama, ya Allah Akbar, Allah Akbar.
Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sehari pertama tu. Lepas tu raya sebulan tak ada dah takbir. Dia raya sebulan dia tak ada dah takbir. Padahal dia kena senantiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cabang iman yang ke-17 dan yang terakhir pada hari ini. Kita ambil 3. Kan setiap hari biasa kita ambil 3 lah. Cabang iman yang ke-17 ialah menuntut ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang mana yang meningkatkan tahap keimanan? Ilmu tersebut ialah ilmu mengenal Tuhan, mengenal pencipta yang maha tinggi dan mengetahui segala perkara yang datang adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang paling utama, ilmu cara nak kenal Allah. Ilmu matematik ke, ilmu bahasa Inggeris ke, ilmu gapo budaya ke, semua semua tu adalah sokongan. Tujuan dia atau utama dia apa? Ilmu ni adalah untuk mengenal pencipta. Tu yang paling utama. Kita ngaji ilmu nak kenal Allah. Jangan ngaji ilmu kenal tanpa tak semayang. Tu yang makrifat ilmu mengenal Allah dan wali-wali. Tu mengarut tu tuan-tuan. Mengarut. Macam mana dia orang boleh mendakwa kenal Allah tapi tak semayang? Sedangkan orang yang lebih kenal Allah Azza wa Jalla akan jadi lebih kuat semayang dia. Ni tak mengaku makrifat, kenal, menuntut ilmu tapi bagi jauh daripada Allah. Ini ia juga adalah mengetahui tentang kenabian dan sesuatu yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam istimewa berbanding yang lain. Tahu hukum hakam Allah Taala, segala ketetapannya dan tahu sumber hukum hakam ini diperolehi seperti Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan syarat-syarat ijtihad. Nak ngaji ilmu kena lagu tu. Cari sumber dia Al-Quran, sumber dia As-Sunnah, sumber dia Qiyas dan syarat-syarat ijtihad yang memenuhi syarat-syarat dia. Jadi ini perkara yang kita kena selidik dalam soal ilmu. Bukan ilmu pengajian tu saja, tapi ilmu secara umum dan secara lurus. Ketetapan yang mana kita nak tahu ilmu macam mana yang menjadikan iman itu mantap. Tengok kepada Quran, tengok kepada sunnah, tengok kepada qiyas dan syarat-syarat ijtihad. Kalau cukup syarat boleh ambil. Kandungan Al-Quran dan hadis dipenuhi dengan kelebihan ilmu dan ulama. Kalau pandai buka Quran, kalau pandai buka hadis, dia akan jumpa di situ adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah dan Rasul. Dia mana bila datang daripada Allah dan Rasul, dia dipenuhi dengan kelebihan dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama. Jadi antara yang Allah Ta'ala sebut dalam bab ini tentang orang yang banyak belajar ilmu, dia meningkat iman dia. Sebab apa? Sebab makin dia belajar banyak ilmu, makin dia tahu, makin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sebenarnya orang yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Jadi indikator ilmu ni, makin kita belajar makin rasa takut kepada Allah. Makin banyak ilmu kita, makin kita rasa gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab dalam menuntut ilmu. Yang seterusnya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Terjemahan, Allah menerangkan kepada sekalian makhluknya dengan dalil-dalil dan bukti bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan para malaikat dan orang-orang yang berilmu mengakui dan menegaskan juga yang demikian. Jadi kelebihan juga menuntut ilmu
ialah dia didoakan oleh para malaikat, dan para malaikat dan orang-orang yang belum lagi berilmu. Istimewanya. Lepas tu iman kita bertambah apabila kita mula membaca ilmu. Sama juga dengan majlis ilmu, kuliah ke apa. Tengoklah sumber-sumber Al-Quran dan juga As-Sunnah, barulah dia mendamaikan jiwa, barulah kita terbawa kepada taufik yang benar yang Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada hamba-hambanya yang salih. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan telah mengajarmu apa yang kau tidak ketahui. Allah lah, kurnia Allah yang dilimpahkannya kepadamu amatlah besar. Jadi semua ni adalah kelebihan menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, supaya Allah meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan akan beberapa darjat atau darjat yang banyak. Darjat yang banyak. Nak angkat suara pun tak boleh, nak mendahului Nabi pun tak boleh. Dan dengan ilmu yang kita ada, kena menambahkan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala kata apa? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadhakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang dapat mengambil peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna. Berakal sempurna. Jadi keutamaan menuntut ilmu ada dalam Al-Quran, dan dia menjadi salah satu daripada cabang keimanan. Bila kita senantiasa baca Quran dan kita senantiasa meneliti makna-makna Al-Quran. Siapa yang terlibat dengan perkara-perkara yang kita dah sebut ni, insya-Allah iman dia akan bertambah. Insya-Allah iman dia akan bertambah kerana dia berusaha menyuburkan iman dia. Kerana dia berusaha meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun hadis pula. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meredainya, dan diriwayatkan dalam As-Sahihain. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan menariknya dari manusia. Allah Ta'ala tak cabut ilmu. Celak-celak mata, aku lupa dah berlaku ilmu aku. Tak ada macam tu. Tetapi dia mencabut ilmu dengan kematian ulama. Ulama-ulama yang alim ni dah mati meninggal, kemudian hilanglah. Allah Ta'ala cabut nyawa dia, maka hilanglah dia daripada masyarakat. Apabila tiada orang zalim, orang alim yang tinggal, lalu mereka ditanya tentang sesuatu. Bila tak ada orang alim atau orang alim dia jadi tak ramai, soalan punya banyak dan mudah, dia atas WhatsApp ke apa, dia tanya je. Lah ni kalau orang alim ada, alhamdulillah. Cuma tiba-tiba kalau orang alim tu tak ada nak jawab, maka yang jawab itu adalah orang-orang yang jahil. Itulah Nabi SAW kata, apabila manusia ni dah tak ada ulama, ittakhadhu ru'usan juhalan, mereka akan mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Apabila dia dah ambil pemimpin yang jahil, fasu'ilu, mereka lalu ditanya, fadallu fa'aftau bighairi ilmin, lalu dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka tu sesat dan menyesatkan pula orang lain. Jadi ilmu ni mahal harga dia, tak boleh dia beli ilmu ni. Walau pak dia PhD, dia pun kata aku nak guna duit ayah nak beli juga ilmu tu, tak boleh. Ilmu ni bukan didapati di kedai kopi, dalam almari,
Ilmu ni didapati dengan belajar ilmu. Sebab tu bila Allah tarik ilmu, sifat tarik dia ialah dengan mematikan para ulama. Bila mati para ulama, tak ada pemimpin-pemimpin agama yang alim untuk mereka. Sebab tu kita ni kena hati-hati. Kena hati-hati. Di akhir zaman ni banyak orang yang mengeluarkan zahirnya kebaikan, tapi dalamannya tidaklah sebegitu baik. Jadi kita kena hati-hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim pula terdapat sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Hadis ni panjang. Syahid dalam hadis ni ialah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang ni adalah satu berita gembira lah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bahawa dalam bab menuntut ilmu ni, siapa yang menuntut ilmu, dia akan mendapat kebaikan syurga. Man sahhalallah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan kelebihan dia lagi, setelah mencari ilmu, duduk pula dalam masjid belajar ilmu, belajar Quran, belajar apa pun yang ada kaitan dengan Quran. Nabi SAW jawab, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum dari rumah-rumah Allah, satu masjid dia kumpul situ. Yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, bertadarus sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dipayungi oleh malaikat. Wa ghasyiathumur rahmah, dan kemudian diselubungi atau ditupi dengan kasih sayang lah, kehormatan, darjat yang tinggi. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut kepada para malaikat yang ada di kelilingnya, fi man indah wa man batta bihi amalu, siapa yang lambat turun, siapa yang lambat beramal lah, nescaya keturunannya tidak boleh menyegerakan kedudukannya. Orang lain tak boleh tolong kita dalam beramal, hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ini poin yang ke-17, cabang ilmu berkaitan dengan cabang iman berkaitan dengan ilmu. Jadi seorang muslim mesti letak dalam diri dia keinginan mencari ilmu agama setelah daripada dia beriman kepada Allah. Dia kena ada keinginan tersebut, nak cari ilmu supaya menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lama-lama dia belajar, insya-Allah iman dia akan bertambah kukuh dan mantap. Dia pula boleh mengajar orang mengajarkan agama kepada orang-orang yang belum lagi Islam. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, asalnya hari ini kita berhenti setakat tu. Itulah pada poin yang ke-17. Okey. Hari ini bersamaan dengan 24 hari bulan 5. 23 pula dah. 20. Baik. Jadi kita berhenti setakat sini dulu. Dalam jelajah kita mencari sebab-sebab keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab-sebab menyuburkan iman yang sudah ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita sedar iman ni naik turun. Kajak okey, kajak tak okey. Tapi tempat kita bergantung harap hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah menambah ilmu kita, Allah menjadikan kita orang yang tidak jemu dengan ilmu. Ya, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang daripada kekurangan dan kelemahan saya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.